Muhyiddin dapat pasport sementara untuk ke Thailand. Anak pasangan selebriti kahwin senyap-senyap di Songkla. El Nino dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibenar untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Thailand. Hari ini, Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan itu. Pasport Muhyiddin ditahan selepas beliau berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta ringgit. Pada 31 Januari lalu, beliau memfailkan permohonan untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Bangkok, Thailand atas tujuan menziarahi ahli perniagaan Malaysia yang akan menguntungkan hubungan dua hala kedua-dua negara dan melawat beberapa pemimpin, pemikir dan tokoh masyarakat Islam. Beliau juga berkata diundang melancarkan sebuah restoran Thai milik kenalan rapat yang juga rakyat Malaysia. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail menganggap kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menolak menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH selepas PRU 15 adalah penuh bongkak dan sombong. Beliau berkata kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Beliau juga mendakwa kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga membunuh pihak yang tidak bersetuju dengan mereka kerana dikatakan tindakan itu menunjukkan mereka berfikiran khawarij yang berbahaya. Beliau berkata kepada media, pemikiran ekstremisme seperti ini wajar ditolak umat Islam di Malaysia. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata, PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Perkahwinan telah terjadi, tiada apa boleh dibuat. Begitulah respon daripada Nadiah Mazlan, kakak kepada Umi Syah Mazlan atau Misha, mengulas berkaitan status perkahwinan adik iparnya Aslam dengan Marissa Dania Hakim yang juga anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan AB Abadi. Kata kakaknya, Aslam dan Marissa berkahwin di Songkla, Thailand pada 27 Disember lalu. Menurut Nadiah, dia tidak menyangka adik iparnya itu akan memadukan adiknya, apatah lagi dibuat tanpa pengetahuan Misha dan keluarga. Tambahnya lagi, maklumat itu diberitahu sendiri oleh Aslam. Marissa pada September tahun lalu didakwa sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Aslam dan Misha sehingga mereka bercerai. Ketika itu kecoh di media sosial apabila Misha yang juga ibu kepada dua orang cahaya mata tampil membongkarkan dakwaan kisah kecurangan suaminya dengan Marissa di aplikasi X. Jenazah pendaki wanita yang meninggal dunia akibat sesak nafas ketika ekspedisi mendaki Gunung Tahan selamat diterbangkan ke Kuala Lipis pagi ini. Helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM digunakan bagi membawa jenazah Zahalita Othman, 52 tahun. Timbalan Pengarah Operasi JBPM Pahang, Abdul Ghani berkata, jenazah Zahalita kemudiannya diterbangkan ke Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford di Kuala Lipis. Katanya operasi membawa keluar jenazah disambung semula pada jam 6.45 pagi hari ini dan jenazah diambil tidak jauh dari tempat kejadian. Terdahulu, Allahyarham Zahalita Othman mengikuti program pendakian Gunung Tahan sejak 1 Februari lalu. Pusat Kawalan Daerah Jerantut menerima panggilan dari Ketua Balai Polis Merapoh pada 12.45 tengah hari kemarin memaklumkan ada satu kematian membabitkan seorang pendaki gunung ketika mendaki melalui trek Gunung Reskit.
Fenomena El Nino dengan intensiti kuat yang sedang melanda dunia dijangka berterusan hingga pertengahan tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, fenomena itu bermula sejak pertengahan tahun lalu dan boleh berterusan sehingga 18 bulan. Berdasarkan episod El Nino yang terdahulu, Muhammad Helmi berkata fenomena itu yang kuat boleh menyebabkan pengurangan taburan hujan dan peningkatan suhu udara di negara kita berbanding daripada kelaziman, terutamanya di negeri utara semenanjung pedalaman Perak, Kelantan dan Pahang serta Sabah. Mengulas lanjut, beliau berkata, MTL 2023-2024 yang bermula pada 11 November lalu masih berterusan dan dijangka berakhir pada penghujung bulan depan. Bekas guru Muhammad Fadli Muhammad Saleh mengaku mendapat beberapa tawaran menyertai parti politik susulan keputusannya untuk bersara lebih awal kerana sifatnya yang lantang menyuarakan isu sistem pendidikan negara. Beliau bagaimanapun menafikan akan terjun ke pentas politik. Sebaliknya akan meneruskan usaha mendidik anak bangsa menerusi pendekatan tersendiri. Menerusi siaran langsung selama lebih 40 minit bersama ribuan penonton itu, beliau menjelaskan sebab sebenar mengambil keputusan untuk berundur sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau yang mesra dengan panggilan Cikgu Fadli juga memaklumkan masih sayang dengan dunia pendidikan dan mengatur perancangan untuk terus berkhidmat secara maya. Produk penyedut hidung atau energy stick yang dijual di negara ini bukan keluaran berdaftar. Lapor Kementerian Kesihatan sekaligus membolehkan penjual didenda sehingga RM25,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya. Jika sabit kesalahan kali kedua dan berikutnya, penjual boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Syarikat yang melakukan kesalahan sama boleh didenda sehingga RM50,000 kesalahan pertama dan sehingga RM100,000 untuk kesalahan berikutnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, penjualan produk kesihatan yang tidak berdaftar melanggar peraturan 7-1-A Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau memaklumkan hasil saringan awal di platform e-dagang KKM turut mengesan pengiklanan dan penjualan produk berkenaan oleh penjual tempatan dan luar negara. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.